Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani menjelang pembentangan bajet untuk sesi 2024 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan pada sesi Dewan Rakyat pada Oktober akan datang. Antara yang menjadi tumpuan saban tahun, berapakah peruntukan yang akan diperuntukkan oleh kerajaan kepada sektor pendidikan, sama ada kepada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ataupun Kementerian Pendidikan Tinggi, kerana sektor inilah yang banyak memberikan impak dan juga kesan kepada ekonomi negara. Bagaimana meningkatkan sosioekonomi negara, itulah yang akan diterjemahkan ataupun refleksi kepada bajet ataupun belanjawan yang diperuntukkan oleh kerajaan saban tahun. Walaupun kita tahu KDNK negara diperuntukkan kepada KPM memang antara yang tertinggi. Antara Kementerian Kanan yang mendapat peruntukan tertinggi saban tahun, lebih daripada 50 bilion kalau kita lihat beberapa tahun kebelakangan ini. Itu untuk KPM. Malah untuk KPT sendiri kalau tahun lepas di bawah Kerajaan Perpaduan diperuntukkan lebih 15 bilion untuk pendidikan tinggi negara. Jadi tumpuan untuk tahun depan bagaimana? Adakah kita hanya cukup dengan isu meringankan beban guru yang sudah pun dilaksanakan oleh KPM sejak beberapa bulan lalu untuk menumpukan guru kepada perihal di dalam kelas mereka. Begitu juga penambahan ataupun tambahan bajet 2023 berkaitan untuk sekolah daif dan juga pembinaan tandas-tandas baru yang seringkali diungkapkan oleh Perdana Menteri. Kalau tandas sekolah untuk anak-anak kita pun tak selesai, buruk, kotor dan rosak, apa yang boleh kita banggakan kepada sistem pendidikan kita yang lain. Jadi itu yang akan kami bincangkan pada malam ini. Dr. Anwar Ahmad dari Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan Malaysia, Fakulti Pendidikan UKM selaku Setiausaha Kluster Pendidikan dan juga Modal Insan Majlis Profesor Negara sudah pun berada di talian. Assalamualaikum Dr. Anwar, apa khabar? Alhamdulillah, sihat Tuan Haji. Apa khabar? Dok, jadi adakah kita perlu melihat isu pendidikan ini suatu yang besar agendanya, bagaimana pengisian ekonomi madani yang sudah pun dibentangkan oleh kerajaan dan juga kesinambungan kepada pelan perindustrian baru negara, dan selepas ini kita akan mendengar bajet 2024 ataupun belanjawan 2024. Mengapa Kementerian Pendidikan ataupun sektor pendidikan harus diberikan tumpuan sekali lagi? Kita melihat sejarah dan bukti-bukti yang menunjukkan apabila kita menawarkan peruntukan yang tinggi kepada sektor pendidikan, hasil terbaik yang kita dapat adalah kita berjaya membangunkan dan kita dapat memajukan negara kita. Jadi adalah sesuatu yang sangat penting kerana ia akan menjamin masa depan negara kita menjadi lebih baik, lebih makmur dan juga lebih membangun. Sebab itu pada saya apabila kita bercakap soal peruntukan pendidikan ini, kita tahu bahawa kerajaan mempunyai sumber kewangan yang terhad. Banyak perkara yang perlu diuruskan dalam sebuah negara seperti negara kita, dan kita harus memberi keutamaan yang paling mendesak kepada usaha kita membangunkan sektor pendidikan. Jadi jika kita lihat pada tahun lalu bajet 2023, itu bajet pertama di bawah Kerajaan Perpaduan, di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar. Beliau memberi penekanan yang cukup jelas bagaimana untuk kita memberi kepentingan kepada pendidikan. Dan saya sebagai pemerhati kepada sektor pendidikan, Tuan Haji, saya rasa gembira kerana kebanyakan usaha yang telah dialurkan ataupun yang telah diberikan pada sektor pendidikan ini nampaknya semakin menampakkan hasil yang baik. Misalnya kita memberi peruntukan daripada 55.6 bilion pada tahun 2023 itu, kita telah menyediakan peruntukan pembangunan kepada isu sekolah daif. Isu sekolah daif adalah salah satu isu yang paling utama dalam sistem pendidikan kita, kerana dengan tidak selesainya isu sekolah daif, kita akan membina satu keadaan di mana jurang pendidikan antara anak-anak kita akan semakin melebar. Jadi alhamdulillah, seperti janji Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, isu sekolah daif akan dinoktahkan pada akhir tahun ini, dan berdasarkan kepada perkembangan terkini, kita sudah melihat banyak perubahan-perubahan, penambahbaikan yang telah dilakukan kepada membaiki sekolah-sekolah daif. Tetapi saya percaya isu ini tidak akan selesai di situ saja, sebab kita masih ada lagi sekolah-sekolah daif kategori 1, 2, 3 dan 4
yang juga kita perlu beri perhatian selepas ini, Tuan Haji. Ya, selain dari itu kalau kita nak cerita tentang penambahbaikan banyak wishlist kita Dr. Anwar ya pasal sekolah ni ada yang beranggapan kita sudah sampai masanya kita memberi tumpuan kepada pendidikan digital, menyediakan makmal digital ataupun makmal komputer yang lebih sophisticated, aplikasi digital, kandungan digital yang lebih mesra kepada pengguna, guru dan juga pelajar-pelajar, menambah baik pemberian peranti-peranti yang akan digunakan oleh anak-anak kita dan sebagainya, kerana itu sudah pun berlaku di negara-negara maju dan sebagainya. Tetapi bagi pandangan penyelidik dan juga pemerhati pendidikan, apa wishlist Dr. Anwar? Baik, betul Tuan Haji. Kita berada di tengah-tengah antara dua keadaan yang perlu kita uruskan dengan baik. Yang pertama, kita perlu memulihkan sektor pendidikan kita. Isu sekolah daif, isu keciciran, isu kekurangan guru dan berbagai bagi, termasuk juga seperti yang Tuan Haji sebut tanda sekolah tadi. Alhamdulillah saya menerima gambar daripada rakan-rakan guru. Saya gembira sekali sebenarnya Tuan Haji melihat tanda-tanda murid kita cukup menarik pada hari ini. Alhamdulillah, satu tindakan yang cukup baik daripada KPM. Di saat kita memulihkan pendidikan, perkara yang harus kita lakukan sekarang adalah untuk memajukan sistem pendidikan kita. Kita perlu memapankan sektor pendidikan kita dan salah satu cabaran yang paling besar adalah bagaimana untuk mendigitalkan sistem pendidikan kita, bukan lagi dalam konteks hanya berdiri sebagai satu seperti dahulu kalau kita bercakap tentang digital ni dia hanya ada lab komputer, makmal komputer, tetapi hari ini gaya pembelajaran itu sendiri telah didigitalkan. Kita cuba untuk mengurangkan misalnya kertas, kita cuba untuk mengurangkan bahan-bahan yang akan menyebabkan lebih banyak berlakunya kita semula dan sebagainya. Itu kita tak mahu lagi. Kita mahu supaya sistem pendidikan kita benar-benar digital. Murid-murid tidak lagi membawa buku-buku yang berat ke dalam bilik darjah. Mereka menggunakan sepenuhnya alatan-alatan, peranti-peranti yang bersifat digital. Cikgu juga mengajar menggunakan teknik-teknik yang disepadukan dengan pendigitalan. Semua perkara ini perlukan peruntukan yang besar kerana yang pertama sekali infra kepada digital adalah akses kepada internet yang laju, yang besar dan ini perlu dilakukan dengan kadar yang segera. Dan kita sudah melihat dalam peruntukan yang lepas, ini juga telah diberi perhatian oleh kerajaan perpaduan, khususnya dalam menyediakan akses internet dan juga peranti-peranti kepada guru-guru. Dan kita harap pada bajet 2024 ini, pendigitalan pendidikan ini akan menjadi antara teras utama dalam peruntukan supaya anak-anak kita tanpa mengira mereka di kampung, di pedalaman, di bandar besar atau di mana saja yang berada dalam ruang pembelajaran, mereka dapat belajar. Tidak ada perbezaan antara mereka sama ada mereka berada di luar bandar ataupun bandar. Jadi pada saya, pendigitalan pendidikan ini jika diuruskan dengan baik, dia dapat merapatkan jurang pendidikan antara anak-anak kita. Tetapi ada bahayanya kerana kalau kita tidak menguruskan pendigitalan dengan baik, maka jurang pembelajaran, jurang pencapaian anak-anak kita akan semakin melebar. Tuan Haji. Ya, itu satu aspek kandungan pendidikan moden kerana kita ingin melahirkan modal insan yang bersedia menangani sistem ekonomi yang lebih sophisticated berkaitan dengan AI, revolusi 4.0 dan sebagainya. Tetapi dari aspek infra, pada pandangan Dr. Anwar, mengapa ini juga perlu diberi perhatian? Kita kena belanja lagi. Baik pulih sekolah daif betul sudah menjadi tumpuan terutamanya di negeri-negeri pantai sebelah Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak dan juga kawasan pedalaman. Tetapi bagi menjadikan sekolah ini satu taman pendidikan yang kondusif, yang selesa. Kalau nak pergi makmal tu canggihlah sikit. Kalau pergi padang tu adalah bola yang berkualiti, padang rumput yang cantik dan sebagainya. Kalau nak buat aktiviti di dewan tu adalah aircon ataupun adalah pengudaraan yang baik. Ini kadang-kadang kipas sekolah pun rosak. Suruh PIBG belikan kipas, sediakan aircon dan sebagainya. Saya rasa walaupun kita ambil tapi kerajaan ada isu fiskal, nak belanja besar, yang kesihatan pun nak belanja, MINDEF pun nak belanja, tetapi saya rasa ini tidak boleh dikompromikan. Betul tak Dr. Anwar? Betul Tuan Haji. Sebab tu kita dalam keadaan yang terhad itu, kita perlu memberi keutamaan. Apakah keutamaan kepada kita? Dan jika kita lihat daripada apa yang selalu diutarakan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan,
kita dapat jelas melihat ada dua perkara yang selalu ditekankan dalam konteks pendidikan untuk masa depan. Yang pertama adalah pendigitalan pendidikan. Sebab itu KPM akan mengeluarkan dasar pendigitalan pendidikan yang saya rasa itu sangat penting sebagai hala tuju kita ke arah menjadikan sistem pendidikan kita lebih maju dan mapan untuk berhadapan dengan teknologi yang baru yang akan datang. Yang kedua yang selalu kita disebut ataupun selalu diutarakan oleh pihak KPM adalah untuk menghasilkan murid-murid yang sejahtera, yang selalu disebut sebagai karamah insaniah, murid-murid yang mempunyai sifat toleransi, hormat dan nilai-nilai yang baik. Pada saya kita tak boleh kesampingkan. Ini juga memerlukan peruntukan yang besar Tuan Haji. Dari segi nak mendidik anak-anak kita menjadi insan-insan yang karamah, insan-insan yang mulia, ini juga memerlukan peruntukan. Jika dahulu kita terlalu memberi fokus kepada usaha-usaha untuk akademik sahaja, banyak peruntukan yang kita gunakan untuk kecemerlangan akademik, peperiksaan dan sebagainya. Tetapi pada saya, dengan hasrat dan semangat yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan, peruntukan juga harus didiskusikan untuk membina insan-insan, program-program yang lebih banyak di sekolah supaya keseimbangan antara membina akademik yang cemerlang dan membina insan yang cemerlang itu dapat kita sekalikan di dalam ruang sekolah itu, tuan. Jadi kalau kita lihat memang ada banyak cabaran yang menunggu kita sebenarnya dalam sektor pendidikan ini untuk benar-benar menghasilkan sumber manusia yang kompeten dari segi teknologinya, sumber manusia yang mempunyai keinsanan, dan semua ini memerlukan apa yang sebut tadi Tuan Haji, iltizam politik yang kuat, iltizam kepimpinan pengurusan pendidikan yang kuat. Kerana dengan kekuatan iltizam itu, semua pihak akan bersatu dan mereka akan menuju ke arah yang sama untuk menjayakan sistem pendidikan negara. Dr. Anwar, saya suka apabila setiap kali Menteri turun padang ke kawasan, ke daerah, Perdana Menteri turun padang, beliau sempat memberikan ruang masa melawat sekolah, melawat kantin sekolah, melawat kelas, melawat tandas dan sebagainya. Saya rasa sudah lama pemimpin besar kita tak turun ke tahap itu, dan apabila ada respon segera daripada pentadbir sekolah, belanjawan ataupun peruntukan diberikan dengan segera untuk memperbetulkan. Itu sebagai satu refleksi ada political will. Tetapi dari aspek memberi tumpuan kepada pembinaan insan di sekolah, ini peranan guru. Tetapi guru kita memang terbeban dengan berbagai kerena-kerena pendidikan, kerena-kerena pentadbiran dan sebagainya. Tetapi sejak awal tahun ini di bawah KPM, 7 langkah dimansuhkan untuk meringankan dan juga memberi tumpuan guru kepada pengajaran di dalam kelas. Tetapi apa lagi yang Dr. Anwar rasakan diperkukuhkan institusi perguruan di negara kita supaya ia menjadi satu profession yang berprestij, yang berkualiti dan juga dapat memenuhi aspirasi untuk kita bergerak ke hadapan lebih laju? Baik, saya setuju Tuan Haji. Kita sudah nampak usaha-usaha yang dilakukan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan apabila beliau cuba untuk mengurangkan beban tugas guru. Jadi kita nampak respon yang diberikan oleh kepimpinan pendidikan daripada suara-suara guru. Dan bila kita berbual dengan guru-guru, ramai guru yang menyambut baik 7 inisiatif itu yang cuba untuk mengurangkan beban tugas guru. Tetapi apa yang kita lihat selepas hampir 8 bulan inisiatif itu dilakukan, pelaksanaannya itu belum begitu menampakkan ataupun benar-benar mencapai ke tahap yang paling bawah. Masih ramai guru-guru yang masih mengamalkan apa yang dilakukan sebelum 7 inisiatif itu disuarakan. Jadi pada saya, perkara pertama yang mesti dilakukan oleh KPM adalah kita mesti membangunkan skop kerja guru yang secara resminya. Kita belum ada lagi satu etika, panduan kerja, tugas guru secara resmi yang boleh kita lihat itulah dia peranan tugas. Kalau kita bercakap soal menjadi seorang doktor, menjadi seorang peguam, menjadi seorang engineer, jurutera, mereka mempunyai etika, tugas, skop yang jelas. Apakah perlu dan yang mereka lakukan untuk melaksanakan kerjaya mereka. Tapi dalam ruang sekolah ini, kita lihat guru itu seperti melakukan semua perkara yang diarahkan. Sehingga yang membimbangkan kita, arahan-arahan ataupun kerja-kerja yang bukan bersifat pengajaran itu, sehingga memberi kesan kepada kualiti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Kita sering mendengar misalnya ibu bapa mengadu, misalnya guru tak masuk ke kelas. Ini bukan lagi rahsia kepada sistem pendidikan kita. Guru tidak masuk ke kelas, murid-murid menunggu di dalam kelas untuk belajar, guru-guru telah mempunyai tugasan lain di luar kelas, di luar sekolah dan sebagainya. Jika kita ke negara maju, pengalaman yang saya nampak adalah
guru sentiasa berada dalam kelas. Malah mereka mengamalkan sistem homeroom teacher. Maksudnya guru itu memang pejabatnya di dalam bilik darjah, di mana guru sentiasa bersama murid-murid. Sebab itu perkara-perkara ini mesti kita lakukan supaya apabila guru berada di luar bilik darjah, itu adalah satu keadaan yang sebenarnya tidak cuba kita elakkan. Kita mesti elakkan keadaan di mana guru terpaksa berada di luar bilik darjah semasa sesi pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. Jadi pada saya itu adalah perkara yang akan menyebabkan masyarakat rasa hormat pada guru. Kalau kita ingat dalam sejarah sistem pendidikan kita, mengapa masyarakat dahulu begitu menghormati guru, memuliakan guru? Kerana mereka melihat guru mendidik, membimbing dan mengajar anak-anak mereka sepenuh hati, sepenuh masa. Sehingga ibu bapa merasakan tanggungjawab guru yang dilaksanakan benar-benar mulia. Tetapi apabila guru mula diberikan berbagai tugas-tugas yang ibu bapa merasakan itu bukan tugas guru, maka rasa hormat, rasa syukur mereka tentang guru yang masuk kelas itu semakin berkurang. Jadi kalau kita bercakap untuk kembali memuliakan kerjaya guru, perkara pertama yang kita lakukan adalah mesti ada skop resmi tugas guru. Yang keduanya, seboleh mungkin guru mesti berada dalam kelas pada setiap sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan, Tuan Haji. Daripada reaksi di lapangan kepada Dr. Anwar, apa yang menyebabkan mereka suka sangat untuk melepaskan 7 perkara yang dimasukkan oleh KPM sejak awal tahun untuk meringankan beban guru? Adakah arahan tidak sampai ataupun kerana biasa dah kita ni kat kalangan awam terbiasa dengan arahan? Tak ada arahan, mereka rasa perkara yang lama tu wajar dilakukan, wajar diteruskan. Jadi adakah di peringkat sekolah, di peringkat PPD ataupun di peringkat mana? Baik, saya fikir arahan ini sangat jelas. Bila kita berbual dengan rakan-rakan guru, guru-guru jelas tentang inisiatif yang telah dilaksanakan oleh KPM dan mereka pun mahu menyambut dengan baik semua inisiatif itu. Tetapi apabila sampai ke peringkat pelaksanaan, ia sukar kerana kita sudah ada satu budaya yang suka berubah dari segi melaksanakan perkara-perkara baru. Kerana kita masih lagi, seperti yang selalu saya sebut tadi, kita sangat mengamalkan sistem yang centralized ini. Jadi perubahan-perubahan yang berlaku di peringkat bawah itu sukar diberlakukan kerana semuanya masih menunggu arahan-arahan birokrasi dan sebagainya. Sebab tu ramai guru yang tidak berani untuk melakukan inovasi-inovasi yang mungkin di luar kotak amalan biasa kerana mereka merasakan kemungkinan apa yang mereka akan lakukan itu boleh menjadi sesuatu yang tidak disukai ataupun tidak diharapkan oleh pihak atasan. Jadi ini perbezaan yang sangat besar kalau kita lihat dengan negara-negara yang maju sistem pendidikan mereka, kerana di sana guru diberikan otonomi yang penuh untuk bagaimana merancang pengajaran, menentukan silibus, bagaimana untuk melaksanakan proses pentaksiran, penilaian dan sebagainya. Dan apabila guru-guru ini diberi kepercayaan penuh dalam melaksanakan tugasan mereka, apa yang berlaku adalah guru akan memberi yang terbaik kepada kerjaya mereka kerana mereka sayangkan kerjaya mereka kerana mereka telah diberikan kepercayaan dan mereka telah diberikan sokongan yang kuat oleh pihak atasan. Jadi pada saya ini budaya lama yang kita telah warisi dan ia sukar untuk diubah. Jadi memerlukan satu iltizam politik. Kembali kepada isu iltizam politik tadi Tuan Haji, kita memerlukan kepimpinan pendidikan yang berani membuat perubahan dan kita tahu bahawa perubahan yang akan dilakukan itu pasti akan berjaya. Kerana kita sudah melihat contoh-contoh yang ada di negara-negara maju, bagaimana mereka berjaya menjadikan sistem pendidikan mereka antara yang terbaik di dunia. Mengapa kita tidak lakukan seperti mereka? Kita mampu lakukan. Contoh yang mudah kita lihat bagaimana apabila Yang Amat Berhormat mempunyai iltizam politik untuk memastikan tanda-tanda sekolah dibaiki dalam masa 1 tahun, kita sudah melihat hari ini. Tanda sekolah cukup hebat, cukup baik. Saya puji dan gembira sekali. Dan ramai anak-anak yang balik daripada sekolah beritahu ibu bapa, kami seronok tengok tandas yang cantik dan sebagainya. Itu ada iltizam politik. Hanya selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan pandangan dan juga iltizam beliau, masalah tandas yang puluhan tahun tidak selesai dapat diselesaikan dalam masa setahun. Ini pada saya sistem yang kita kena perlukan kepimpinan yang kuat, kepimpinan yang benar-benar melihat kepentingan murid-murid itu sebagai yang paling utama. InsyaAllah kita boleh lakukan jika kita mempunyai iltizam politik yang kuat. Ya, satu lagi topik yang menarik dalam isu pendidikan iaitu pendidikan vocational dan juga teknikal, TVET.
Ini juga menjadi pautai juga pandangan Dr. Anwar. Mengapa TVET ini tidak boleh jadi dah benda-benda aliran second choice, aliran yang ke belakang. Sedangkan kerajaan hari ini juga nampaknya sudah pun ada jawatan kuasa khusus di bawah timbalan Perdana Menteri pertama dan ingin meletakkan graduan TVET. Kalau mereka graduan saja, gaji mereka antara 2,500 ke 3,000 kalau mengikut skill kemahiran yang mereka miliki. Jadi mengapa ini perlu juga dijadikan satu tumpuan untuk bajet 2024? Ya, satu isu besar kepada TVET adalah kita belum ada satu pihak yang ownership kepada pendidikan TVET. Banyak pihak di negara kita yang melaksanakan pendidikan TVET, bukan hanya di KPM saja. Ini salah satu perkara yang mesti diselaraskan oleh kerajaan dan kita perlu ada satu pihak yang menyelaraskan sepenuhnya, diletakkan di bawah satu kementerian, misalnya Kementerian Pendidikan, untuk memastikan TVET dilaksanakan sebaik yang mungkin. Dan kita tidak boleh lagi sebenarnya mempunyai terlalu banyak pihak yang menguruskan TVET di negara kita. Itu sama juga seperti dalam isu prasekolah. Tadika dan berbagai-bagai juga mempunyai banyak pihak yang menganjurkan sehingga kita mempunyai satu sistem yang tidak selaras. Baik, dalam isu TVET ni, pada tahun 2023 yang lalu, bajet memberi satu peruntukan sangat besar kepada TVET. Dan dalam bajet itu sendiri, Yang Amat Berhormat telah menentukan bahawa pihak industri juga akan dilibatkan secara langsung dalam pembangunan pendidikan TVET di negara kita. Kerana TVET ini sangat terkait dengan industri. Keperluan industri yang semasa itu akan menjadi kemahiran kepada anak-anak kita dan target ataupun sasaran kerajaan adalah mahu supaya 50% daripada lepasan SPM akan masuk ke aliran TVET. Dan pada saya ini sasaran yang sangat besar kerana kita tahu jumlah institusi TVET kita belum mencapai tahap untuk mengisi jumlah yang segitu besar. Dan kita mengharapkan pada bajet 2024 ini, TVET diangkat sebagai satu aliran perdana dalam sistem pendidikan negara kita. Ia bukan jadi lagi pilihan kedua. Tetapi anak-anak kita yang pintar, yang cerdik, yang selalu ni hanya bercakap untuk masuk ke asrama penuh, ke MRSM dan sebagainya, mula melihat TVET itu sebagai pilihan utama mereka. Kita memerlukan anak-anak yang cerdik, yang pintar juga masuk dalam aliran TVET. Kerana TVET pada hari ini berbeza dengan TVET tahun 90-an dahulu. TVET hari ini berteknologi tinggi. Kita misalnya kekurangan teknologis, misalnya dalam bidang teknologi pertanian. Kita kekurangan dalam teknologi perikanan, peternakan dan sebagainya. Mengapa di negara lain kita sudah lihat peternakan itu dijalankan di dalam satu bangunan yang besar misalnya. Tidak memerlukan tanah yang begitu besar untuk menjalankan pertanian. Kerana mereka mempunyai teknologi pertanian yang dilaksanakan oleh sumber manusia dalam aliran seperti TVET ini. Jadi pada saya TVET akan menjadi satu agenda besar kepada sistem pendidikan negara. Bukan hanya di Malaysia, tapi kita sudah lihat di negara-negara maju. Di Korea Selatan, di Germany sudah melakukannya kerana mereka sudah melihat bahawa TVET itu akan segera memajukan negara mereka berbanding hanya berharap kepada sumber manusia yang lahir daripada pendidikan yang bersifat akademik. Jadi pada saya dalam bajet 2024 ini, kita harapkan kerajaan melihat TVET ini sebagai satu agenda utama kepada pendidikan negara kita, Tuan. Ya, sikit lagi Dr. Anwar, berkaitan dengan pendidikan untuk anak-anak di bandar. Kita memberi tumpuan khusus kepada sekolah daif, sekolah kekurangan murid dan jauh di pedalaman. Betul, itu perlu dirapatkan dengan pendidikan di bandar. Tetapi isu di bandar lain pula. Isu sekolah sesak, sekolah padat, sekolah tak ada cikgu, sekolah tak cukup padang dan sebagainya. Itu real. Kalau di Bangi saya tahu anak-anak saya terpaksa berimpit dengan lebih kurang satu kelas 55 orang. Tingkatan satu misalnya ada 15 buah kelas. Saya rasa tak boleh bayangkan bagaimana sukarnya guru nak mengajar di sekolah-sekolah padat, tak cukup kelas, tak cukup prasarana dan juga sekolah sesak ini. Pandangan Dr. Anwar. Ya, betul Tuan Haji. Itu adalah perkara yang paling asas kepada sistem pendidikan negara. Akses pendidikan. Bila kita menyediakan akses, kita bukan hanya bercakap anak itu daftar masuk sekolah. Tetapi hari ini selepas 2013,
selepas kita melaksanakan PPPM dan akan selesai dalam tempoh 2 tahun akan datang, kita bercakap tentang akses pendidikan yang berkualiti. Maksud kualiti seperti yang Tuan Haji sebut tadi, kalau dalam kelas 55 orang murid, dia sesuatu yang tidak akan berkualiti lagi. Pengajaran guru, pemahaman murid-murid, kawalan kelas, pentaksiran dan sebagainya tidak boleh dilaksanakan secara berkualiti. Sebab itu pada saya, akses yang berkualiti itu sepatutnya diangkat menjadi agenda besar kepada KPM, bukan sekadar memastikan enrolment murid masuk ke sekolah 96%, 97% pada hari ini. Tetapi bagaimana nak memastikan peratusan murid yang mendapat akses pendidikan yang berkualiti itu dipertingkatkan segera. Jadi kalau murid masuk ke kelas, kalau kelasnya 55 orang Tuan Haji, saya percaya bahawa murid itu sukar untuk dinilai dengan baik misalnya dalam pentaksiran mereka. Apakah guru benar-benar mengenali mereka? Seorang guru bukan mengajar hanya satu kelas pada satu hari, kadang-kadang dia mengajar 5-6 kelas. Bolehkah beliau mentafsir murid-murid itu secara adil, secara tepat dengan keadaan kelas yang begitu ramai murid-murid? Dan satu perkara yang besar dalam isu pendidikan di bandar ini adalah kita berhadapan dengan kumpulan murid-murid yang miskin bandar. Yeah. Dan kumpulan belajar miskin bandar ini adalah kumpulan yang sangat vulnerable ataupun berisiko tinggi kerana mereka adalah kumpulan yang ramai tercicir dalam pendidikan di peringkat tingkatan 3 dan tingkatan 4. Mengapa ini berlaku? Kerana apabila mereka dalam keadaan yang miskin dan di kawasan bandar mempunyai banyak peluang-peluang pekerjaan yang bersifat upah, bersifat gaji harian dan sebagainya, mereka cenderung untuk tidak hadir ke sekolah, mereka ponting, mereka mula bekerja dan mereka mendapat mungkin gaji yang mencukupi pada pandangan mereka dan akhirnya mereka membuat keputusan untuk berhenti sekolah sebelum tempohnya. Jadi kebimbangan kita dengan isu kemiskinan bandar ini sangat ketara dan banyak kajian-kajian yang telah dilaksanakan sebenarnya telah melihat kesan kemiskinan bandar kepada pendidikan ini sangat jelas. Salah satu kajian yang pada saya cukup menarik adalah kajian yang telah dilaksanakan oleh UNICEF pada tahun 2021. Bagaimana kita melihat apabila kita berada dalam keadaan pandemik, dalam keadaan tidak cukup pendapatan, ibu bapa daripada keluarga miskin telah memotong perbelanjaan kepada pendidikan anak-anak adalah pemotongan yang paling tinggi sebanyak 83%. Maksudnya apabila mereka berada dalam keadaan miskin, pilihan yang mereka ada adalah memotong peruntukan keluarga untuk pendidikan. Mereka hanya tumpukan pada makanan, sewa rumah, bayar bil air, bil api, tetapi untuk tujuan pendidikan mereka akan potong. Jadi bayangkan kalau keluarga memotong sehingga 83% seperti kajian yang dilaksanakan oleh UNICEF, kita boleh bayangkan kesannya kepada pembelajaran dan juga pendidikan anak-anak kita di kawasan bandar. Tuan Haji. Ya, akhir sekali 30 saat, apa yang Dr. Anwar harapkan untuk diberi tumpuan selain apa yang sudah pun kita bincangkan tadi? Baik, yang pertama sekali kita mengharapkan peruntukan untuk pendidikan ini akan ditambah kerana kita tahu bahawa banyak isu-isu pendidikan ini tidak dapat diselesaikan pada tahun yang lalu. Dan yang keduanya kita mengharapkan apa yang telah dilaksanakan pada tahun yang lalu seperti rancangan makanan tambahan, rancangan sarapan untuk kanak-kanak prasekolah dan juga untuk OKU itu diteruskan. Saya percaya di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, perkara-perkara itu sentiasa diberikan perhatian yang wajar dan kita mengharapkan pada tahun ini dan tahun-tahun seterusnya sektor pendidikan akan menghasilkan kualiti pendidikan yang lebih baik berbanding masa-masa yang lalu. Terima kasih Dr. Anwar Ahmad, Setiausaha Kluster Pendidikan dan Modal Insan Majlis Profesor Negara. Itu sahaja dalam agenda Awani malam ini, Prabelanjawan 2024 untuk sektor pendidikan. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.